A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Ada yang baru sudah solat subuh berjemaah, baca Quran berjemaah. Dan hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita dalam bab ibadah, iaitu kita akan membicarakan tentang amalan mengangkat darjat. Baik, kepada para penonton sekalian, pada hari ini kita nak bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Umar Aziz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah semestinya kalau para penonton kita ni Ustaz, kalau nak melakukan amal ibadah ni, dia nak cari amalan-amalan yang first class. Amalan-amalan yang boleh mengangkatkan darjatnya di sisi Allah SWT. Jadi kepada anda semua yang nak tahu, terus setia bersama dengan kita. Bagi anda semua yang ingin menyaksikan secara atas talian, mungkin kita ada satu saluran yang boleh kita saksikan. Amalan mengangkat darjat ini juga boleh ditonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, kepada para penonton sekalian, amalan mengangkat darjat. Anda semua dah bersedia? Baiklah, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Umar Aziz. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dai di atas mukaddimah dan intro yang sungguh menaikkan aura, menaikkan semangat. Apa khabar semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz? Sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu di dalam program ilmiah. Mudah-mudahan kita beroleh ilmu yang boleh membimbing kita ke arah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk pada hari ini adalah satu tajuk yang bagi saya sangat-sangat menarik. Kerana tujuan setiap daripada kita yang Allah ciptakan adalah untuk melakukan amalan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua dalam suratul Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan. Tujuannya Allah nak menguji manusia, siapakah di antara kita yang pada waktu itu boleh melakukan ahsanu amala, amalan yang terbaik, amalan yang ikhlas, amalan yang diridai oleh Allah. Dan pemurahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, ada beberapa amalan yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Sebab itu harap para penonton ajak yang lain untuk buka TV3 dan tengok bersama. Yang menonton di Facebook untuk bantu share, kongsi dan tagkan rakan yang lain. Sebab kita nak berkongsikan amalan-amalan yang bila dilakukan pada waktu itu bukan sekadar pahala yang kita dapat, bukan sekadar keridaan Allah yang kita perolehi, namun pada waktu itu ditinggikan darjat kita di syurga dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita nak bicarakan tentang amalan mengangkat darjat ni. Ustaz dah cerita dah kepada anda semua yang mana menonton kita pada hari ini. Jangan lupa like dan share pertemuan kita pada hari ini, sebab Nabi SAW pun ada menyebut man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Maknanya siapa yang menyeru kepada kebaikan, ajak orang ramai untuk sama-sama tonton pada hari ini, dia pun dapat pahala sama. Betul ke Ustaz ya? Betul, Masya-Allah. Jadi Ustaz, pada hari ini kita ada soalan Facebook bersama dengan Faz Ismail. Adakah terdapat perbezaan darjat di antara lelaki dan wanita? Maklumlah, lelaki kan tak boleh cuti, perempuan kadang-kadang dia cuti. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak Dai, terima kasih banyak kepada yang bertanya, Puan Faz Ismail. Mudah-mudahan Allah kurniakan dengan kebaikan dunia dan akhirat kebuat kita semua. Maka soalannya, adakah jika seseorang itu melakukan sesuatu amalan maka ada perbezaan daripada sudut darjat dan pahala untuk lelaki ataupun untuk perempuan? Maka daripada sudut perolehan darjat, daripada sudut perolehan pahala, maka tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam suratul Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Dalam suratul Nisa pada ayat yang ke-32, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi yang lelaki ada bahagian mereka daripada apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Dan bagi wanita mereka juga ada bahagian daripada amalan yang mereka lakukan. Dan daripada sini kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, maksud ayat ini menjelaskan bahawa daripada sudut ajar, daripada sudut pahala, ganjaran, darjat, kedudukan di sisi Allah, lelaki dan perempuan adalah sama. Begitu juga apabila kita melihat ayat yang ada di dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-35, bila Allah sebut panjang lebar, innal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam lelaki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman lelaki dan perempuan, dan seterusnya sampailah ke hujung ayat Allah menyebut a'addallahu lahum maghfirah. Allah sediakan untuk yang lelaki dan perempuan dengan kriteria dan sifat yang Allah sebutkan, Islam, iman, taat dan sebagainya, menjaga kemaluan daripada maksiat dan dosa. Allah sebut di hujung ayat tersebut, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Allah sediakan kepada mereka ganjaran yang sama dan pengampunan daripada Allah. Maka daripada sudut perolehan darjat, daripada sudut perolehan pahala dan ganjaran, lelaki dan perempuan adalah sama. Namun ada sebahagian tanggungjawab, sebahagian perkara yang Allah melebihkan lelaki daripada perempuan. Contohnya dalam pembahagian harta pusaka. Contohnya daripada sudut tanggungjawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa pada surah An-Nisa, lelaki adalah pengurus, adalah pemimpin bagi para wanita dalam rumah tangga dan sebagainya. Namun bukanlah nak menunjukkan Islam tidak menghargai wanita. Firman Allah pada ayat 30 surah An-Nisa yang baru kita baca tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Janganlah menginginkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian daripada kamu yang kamu tak ada. Lelaki ada kelebihan dia, perempuan ada kelebihan dia. Masing-masing pada waktu itu ada kelebihan dia. Was'alullaha min fadlih. Lalu jangan iri hati, jangan nak merebut. Pada waktu itu wanita nak merebut kelebihan pada lelaki, lelaki nak merebut kelebihan pada wanita. Setiap orang ada kelebihan dia. Was'alullaha min fadlih, mintalah daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya pahala Allah kurniakan sama kepada lelaki dan perempuan asalkan melakukan amalan yang disukai dan diredai oleh Allah. Masya Allah Ustaz. Maknanya tak ada beza lah di antara lelaki dan perempuan. Cuma bagaimana cara untuk melakukan amalan tersebut. Macam orang lelaki ni, dia banyak melakukan amalan, cari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Tapi orang perempuan ni Ustaz, mungkin daripada sudut wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, dia ni mengandungkan anak, melahirkan, menyusukan anak. Banyaknya pahala orang perempuan kan. Masya Allah. Jadi ini peluang yang kita boleh lakukan untuk kita mengangkat darjat kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Mas Ripah Nur Jamain. Apakah yang menyebabkan suatu amalan itu dapat mengangkat darjat seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, dia tak sabar Ustaz nak tahu apa amalannya tu. Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Puan Mas Ripah di atas pertanyaan yang sungguh menarik. Yang saya faham daripada soalan tersebut adalah apakah sebab Allah tinggikan darjat? Ada banyak amalan yang Allah tinggikan darjat. Tapi apakah sebab Allah meninggikan darjat? Kadang-kala amalan tu sikit, tapi pada waktu tu ganjaran dia besar, darjatnya tinggi. Baca Al-Quran, Allah tinggikan darjat dalam syurga contohnya. Maka apakah sebab? Maka antara sebab, ada beberapa sebab, ada 3 sebab. Sebenarnya lebih daripada itu, tapi kita nak ambil 3 sebab. Maka antara sebab kenapa Allah tinggikan sesuatu amalan, kerana pada amalan tersebut adanya mujahadah dan bersusah payah.
Maka dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad. Sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya dalam syurga ada 100 tingkatan, 100 darajah. Yang mana 100 darajah ini, tingkatan ini Allah sediakan khusus untuk siapa? A'addahallahu lil mujahidin. Allah sediakan khusus untuk orang yang bersusah payah melakukan amalan. Masya Allah. Macam contoh, da'i nak datang ke sini. Susah payahnya, Masya Allah. Jauh, jam, kesabaran dia dan sebagainya. Maka sebenarnya susah payah adalah antara sebab Allah meninggikan darjat. Allah kurniakan pahala dan ganjaran. Maka itu antara sebab kenapa Allah tinggikan darjat sesuatu amalan, kerana sebenarnya pada amalan itu ada susah payah. Walaupun pada pandangan kita nampak mudah, mudah je nak buat amalan ni, tapi istiqamah dia susah payah. Nak istiqamah, nak kekal melakukan, pada waktu itu adanya susah payah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, berdasarkan ayat Al-Quran, kadangkala amalan itu Allah tinggikan darjat sebabnya adalah kerana amalan itu Allah suka, Allah redha. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah yang ketiga Ali Imran ayat 162 hingga ayat 163, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah." Adakah sama orang-orang yang melakukan perkara yang Allah redha dan suka dengan orang-orang yang melakukan perkara yang Allah murka? Adakah sama? Jawapan dia pasti tak sama. Maka sebab itu pada ayat yang berikutnya firman Allah, "Hum darajatun indallah." Mereka ini mempunyai tingkatan-tingkatan, darjat-darjat di sisi Allah. Seseorang yang melakukan amalan yang Allah lagi suka, dengan ikhlas dia mungkin, dengan dia bersihkan hati dia mungkin daripada sifat-sifat yang tercela, lagi tinggi darjat dia. Seseorang yang pada waktu itu melakukan amalan yang Allah redha, maka lagi tinggi darjat dia. Maka poin yang kedua, hendaklah kita melakukan amalan yang disukai dan diredai oleh Allah. Jangan buat apa yang kita suka, tapi buatlah apa yang Allah suka. Jangan cari apa yang manusia suka, tapi carilah apa yang Allah suka. Dan yang ketiga, perkara yang boleh menjadikan sesuatu amalan itu tinggi darjatnya adalah keikhlasan hati dan ketulusan niat. Sebab itu seseorang yang mana dia pada waktu itu nak mati syahid. Nak mati syahid, Masya Allah, bukan mudah pada waktu itu nak mati syahid. Tapi sabda Nabi SAW, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh nak mati syahid, walaupun dia meninggal dunia di atas katil dia, bukannya dekat tempat yang atas katil, dia meninggal dunia di atas katil yang empuk, di atas batal yang empuk, tapi pada waktu itu niat dia nak mati syahid contohnya, maka dalam hadis riwayat Muslim sabda Nabi SAW, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin," dengan ketulusan niat Allah akan tempatkannya di kalangan orang-orang yang syahid. Walaupun meninggal dunia di atas tilam di rumah, di atas katil di rumah. Maka ini antara 3 sebab daripada sekian banyak sebab bahawa akan meninggikan amalan darjat kita di sisi Allah. Best ke best? Ui, best sangat, best, Ustaz. Masya Allah. Tambah para penonton kita ni belum buat apa-apa lagi, Ustaz. Allah dah tingkatkan darjatnya seperti mana disebut dalam Quran, utu ilma darajat, kepada Masya orang Allah. yang menuntut ilmu ni, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Selepas ni kita akan bicarakan tuntut ilmu pun Allah akan tingkatkan darjat. Kepada para penonton, jangan beranjak ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus kekal setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan topik amalan mengangkat darjat.
tuan-tuan yang duduk depan TV ni pun masya-Allah duduk menuntut ilmu dan juga share dan like program kita pada hari ini pun mendapat pahala yang mana mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita. Baik, kepada Al-Fadhil Ustaz, kita nak tanya satu soalan ni lah kan. Kita start daripada pagi dulu. Biasa bangun-bangun pagi ni kan kita melakukan solat subuh berjemaah kan. Jadi kita nak tahu juga apakah di antara amalan selepas terbit matahari yang boleh kita lakukan, Ustaz. Betul. Biasa kita tahu sebelum terbit ni kita boleh tahajud sebagainya. Lepas terbit matahari, tafadhal Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak dai di atas pertanyaan yang sebenarnya sangat bermanfaat. Maka sahabat-sahabat penonton, tanyalah ustaz yang dikasihi Allah sekalian, Nabi SAW memang menekankan amalan selepas daripada subuh hingga terbitnya matahari. Bahkan ini pun bertepatan dengan ayat yang ada dalam suratul Ahzab di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Lalu apakah maksud mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya? Allah menekankan, "Wasabbihuhu bukrah wa asila." Dan bertasbihlah kamu, memuji Allah, mengagungkan Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maka pagi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Allah suruh kita mengingati Allah. Sebab itu Nabi SAW selepas daripada solat fardu subuh, Nabi SAW akan duduk mengingati Allah sehinggalah terbitnya matahari. Macam sahabat-sahabat sidang penonton semua duduk dengan pen, dengan majlis, dalam majlis ilmu mengingati Allah sampailah terbitnya matahari. Apabila terbitnya matahari, setelah daripada duduk mengingati Allah dalam majlis ilmu, dalam mempelajari ilmu agama, dalam melakukan amalan yang baik, maka kita boleh berebut pahala yang sangat besar. Apakah pahala yang sangat besar tersebut? Sabda baginda Nabi SAW bahawa orang yang melakukan amalan ini akan mendapat pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ada sesiapa nak pergi haji dan umrah? Semestinya. Betul, Ustaz. Tapi sebenarnya kita boleh dapat pahala haji dan umrah setiap hari. Setiap hari boleh dapat. Maka dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu baginda Nabi SAW, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, summa qa'ada, selepas daripada solat fardu subuh dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu' asy-syams. Ini poin kita. Dia duduk mengingati Allah sehingga matahari terbit. Sampai matahari terbit dia duduk. Dan macam tuan-tuan, Masya Allah yang sedang menonton bersama dengan kita, selepas daripada matahari terbit, apa yang dia buat? Sabda Nabi SAW, "Thumma shalla rak'atain." Dia menunaikan pada waktu itu 2 rakaat salat. Maka apakah pahalanya? Sabda Nabi SAW, "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Dalam riwayat tersebut Nabi bersabda, tambah pahala haji dan umrah yang sempurna. Setiap hari kita boleh dapat pahala haji dan umrah sempurna. Tapi jangan pula menjadikan kita tak nak pergi haji. Aku dah banyak haji dah, setiap hari buat haji. Haji tetap kena pergi. Itu adalah tanggungjawab kita. Ini pahala haji dan umrah dan sempurna apabila kita melakukan amalan ini sehingga matahari terbit, dan selepas matahari terbit dengan 2 rakaat solat yang dikenali sebagai isyraq ataupun duha, mengikut perbezaan pendapat para ulama rahimahumullahu taala. Mudah bukan?
Tak sampai sejam pun Ustaz kan? Tak sampai sejam, Lepas betul. subuh tu relax sekejap kat surau ke dan sebagainya kan. Jadi kepada anda semua, amalan selepas terbit matahari, kita boleh manfaatkan aplikasi Waktu Solat Malaysia untuk capai matlamat dalam amalan seharian kita. Ustaz kita dah download Ustaz Betul. Okey Masya Allah. untuk mudah kita nak tahu waktu solat walaupun kita pergi ke mana-mana. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat tadi saya ada tinggalkan satu soalan. Yang mana para penonton ni kan sedang menuntut ilmu dalam tanyalah Ustaz ni. Saya ada terbaca dalam satu ayat Quran ni mengatakan bahawa orang menuntut ilmu ni pun dinaikkan darjat. Betul ke Ustaz? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Masya-Allah, beruntungnya kita Allah pilih untuk berada dalam majlis ilmu. Terutamanya sidang penonton yang sentiasa bersama dalam program Tanyalah Ustaz. Saya dan dai sangat-sangat menghargai pengorbanan untuk menuntut ilmu ini. Sebenarnya betul kata dai dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang menyebutkan dirinya dengan mempelajari ilmu dengan tingkatan dan juga darjat. Dan sebenarnya darjat dalam syurga ni dia bukan kecil, bukan dekat, bukan pada waktu itu pendek. Dalam tafsiran ayat tersebut, Abdullah bin Abbas menukilkan bahawa jarak daripada satu tingkatan, satu darjat ke tingkatan dan darjat yang lain adalah di antara langit dan bumi. Masya Allah. Lalu sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam majlis ilmu, ada yang setiap pagi tak pernah miss, pada waktu tu bertahun-tahun istiqamah menuntut ilmu. Maka kalaulah darjat nanti tinggi di syurga, janganlah lupa kita. Kita Akbar. pun bersiaran taklah setiap hari, tapi mereka setiap hari bersiaran bersama, menonton bersama, sama ada di TV ataupun di Facebook Tanyalah Ustaz. Maka sebenarnya bukan amalan yang kecil. Allah tinggikan darjat, Allah tinggikan tingkatan orang yang menyebutkan diri dengan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Berdasarkan ayat yang ada dalam surah yang berada pada juz yang ke-28, Suratul Mujadalah. Masya Allah. Bayangkan Ustaz duduk relax-relax depan TV pun Allah angkat darjat. Tambah pula yang jenis suka like dan share pertemuan kita pada hari ini Ustaz kan. Baik, kita nak teruskan bersama dengan Ram Deseru. Soalan yang cukup menarik ni. Adakah Allah akan meninggikan darjat orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain? Maafkan kami. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Memaafkan sebenarnya adalah sifat yang bukan mudah. Apabila hati terluka, apabila tubuh badan mungkin disakiti, dan emosi dan perasaan pada waktu itu mungkin berubah menjadi marah, menjadi benci, menjadi tak suka. Sebenarnya bukanlah mudah untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Namun Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang luar biasa dengan baginda sentiasa memaafkan orang lain. Ada orang yang pernah nak bunuh Nabi, Nabi SAW maafkan, akhirnya menjadi sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ada orang yang pada waktu itu bertahun-tahun memusuhi Nabi, maka Nabi SAW maafkan. Ada orang yang pada waktu itu telah membelah dada Hamzah, pakcik Nabi SAW sewaktu peperangan Uhud. Nabi SAW maafkan Hindun binti Utbah dan Wahsy, pembunuh pakcik Nabi SAW. Maka tak dinafikan nak memaafkan bukan mudah, namun ianya adalah akhlak Rasulullah dan pahala dan ganjarannya adalah sangat besar. Di dalam surah Asy-Syura pada juz yang ke-25 pada ayat yang ke-40, surah yang ke-42 pada ayat yang ke-40, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'ah, dan kejahatan itu boleh untuk dibalas dengan kejahatan yang syarat dia mestilah sama. Kalaulah orang buat jahat pada kita, adakah boleh kita nak balas dengan kejahatan? Allah berfirman daripada sudut boleh dan harus, boleh, tapi mestilah sama, jangan lebih.
Sebab kalaulah lebih, maka pada waktu itu kita pula yang menjadi penzalim, orang yang menzalimi orang lain. Namun Allah tahu, manusia ni bila dia balas dengan emosi, dia mesti balas lebih. So tengah marah kan, Tak puas hati tu. tak puas hati, tengah marah, tengah pada waktu tu dia pendam lama, dia dapat peluang nak balas, selalu ni dia balas lebih. Maka sebab itu pada ayat yang sama, surah 42 ayat yang ke-40, Allah menegaskan, faman afa, barang siapa yang pada waktu itu boleh memaafkan, wa aslaha, dan boleh berlaku baik kepada orang yang menyakiti dia, fa ajruhu 'ala Allah, ganjaran dia Allah tak sebut berapa banyak. Allah berfirman ganjaran dia pada waktu itu Allah yang akan bagi. Maka ini antara amalan yang ganjaran dia tak terkira adalah seseorang yang memaafkan orang lain. Dan dalam hadis kita pernah dengar sabda Nabi SAW, tidaklah bertambah seseorang yang memaafkan illa izzah, kecuali Allah muliakan dia. Kita mungkin nampak bila kita maafkan orang lain, nampak macam kita ni hina, nampak macam kita kalah. Kalah, betul. Perkataan dia kalah. Dan itu yang nafsu tak nak. Tapi sabda Nabi SAW, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain kecuali Allah akan muliakan dia, Allah tinggikan darjat dia, Allah tinggikan kedudukan dia. Masya Allah. Kita kalaulah manusia muliakan kita, ya Allah seronok kan. Betul. Tapi ini Allah yang muliakan, Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Maka dahsyat pada waktu itu amalan-amalan yang disebutkan tadi, memaafkan orang lain. Saya pun kita pun kena minta maaf. Kadang-kala minta maaf. Kadang-kala mungkin terkasar bahasa, tersilap bicara. Sebenarnya memaafkan itu adalah sifat Nabi SAW. Kita nampak macam lemah, tapi sebenarnya Allah muliakan. Seperti mana kalau kita tengok kisah Nabi SAW ketika di Taif, waktu tu orang baling dengan najis dan sebagainya, tapi Nabi memaafkan dan Nabi doakan kebaikan pula kepada mereka, Ustaz. Jadi kepada semua saya nak minta maaf lah. Sebab kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini. Dengan kita mulakan dengan bismillah, kan? Kita sudahi dengan alhamdulillah pun dapat pahala. Okey. Jadi kepada para penonton sekalian, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Asyikin. Soalannya, orang yang setiap hari beristiqamah bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga, amalannya itu akan mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Betul ke tu, Ustaz? Tafadhal. Terima kasih banyak Da'i, terima kasih banyak Puan Nur Asyikin di atas pertanyaan yang sangat-sangat baik. Maka bersedekah adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah boleh dilakukan secara terbuka dan juga boleh dilakukan secara sembunyi. Firmanullah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-271, in tubdus sadaqati fani'immahi, jika kamu menzahirkan perbuatan sedekah, maka itu pun adalah baik bagi kamu. Wa in tu'tuha, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikan sedekah, pemberian, dan pada waktu itu kamu berikan kepada orang-orang yang fakir dan memerlukan, maka Allah berfirman, fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kamu. Maka kedua-duanya adalah boleh, namun afdalnya adalah bersedekah secara sembunyi. Dan inilah soalan yang kita dapat, adakah bersedekah dengan sembunyi pada waktu itu meninggikan darjat dan kedudukan kita di sisi Allah? Ada sepotong hadis
yang menceritakan tentang 7 golongan yang Allah letakkan di bawah naungan arsy Allah pada padang mahsyar. Dan padang mahsyar ni bukanlah benda yang mudah. Ianya adalah penantian yang lama. Manusia Allah akan biarkan lama. Allah akan pada waktu itu biarkan tanpa mulakan hisab untuk tempoh yang lama. Bermandi dalam peluh, dalam keadaan sesak pada waktu itu banyak manusia. Macam mana kita nak faham emosi manusia ni waktu sesak? Macam emosi kita lah nak datang dalam jam. Kan pada waktu tu walaupun ada aircon, walaupun tempat duduk kereta selesa ataupun motor pada waktu tu selesa, tapi pada waktu tu dalam sesak, dalam jam, emosi terganggu. Maka mahsyar dia sangat-sangat sesak. Namun ada 7 golongan yang mereka ini istilahnya adalah VVIP Allah. Dan salah satu daripada golongan tersebut adalah tajuk soalan kita, seseorang yang apabila tasaddaqah, dia bersedekah, maka pemberian tangan kanan dia, tangan kiri dia pun tak tahu. Bukanlah bererti pada waktu tu nak sedekah mesti sorok tangan. Tak. Maksudnya adalah dia bersedekah dalam keadaan pada waktu itu dia sembunyikan. Sampai ke tahap pada waktu itu gambaran yang diberikan yang lain pun tak tahu. Maka itu adalah sedekah yang sangat-sangat baik. Dan sedekah seseorang yang sembunyi-sembunyi ini boleh memadamkan kemurkaan Allah. Dalam sepotong hadis sabda Nabi, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi boleh pada waktu itu memadamkan kemurkaan Allah. Kelebihan yang ketiga, sedekah Allah melipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda. Ya Allah. Masya Allah. 700. Kita kalaulah dapat bonus 700 bulan. Masya Allah. Kalaulah dapat 700 bulan. Sebab itu firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-261. Firman Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang pada waktu itu menyebitkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan itu pun paling sedikit. Firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah lagi akan pahala bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maka marilah sama-sama kita bersedekah dan memberi, Allah pasti akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa jua yang kamu infakkan, maka pada waktu itu Allah pasti ganti. Masya Allah. Kalau sedekah RM10 Ustaz ya, kali 700 dah 7,000 dah. 7,000. Kalau RM100 dah 70,000. Masya Allah. Betul. Tapi nak ceritanya Allah akan gantikan dengan cara Allah lah. Betul. Bukan dengan cara kita Ustaz ya. Masya Allah, dengan melimpahkan rezeki, dengan beri kesihatan, isteri yang soleha, suami yang soleh. Mungkin itulah keluarga yang gantian. baik, Keluarga hati yang baik, yang tenang, hati yang tenang, dapat duduk majlis ilmu. Masya Allah. Masya Waktu Allah. yang lapar, Waktu yang dan lapar, sebagainya Masya Ustaz ya. Baik, seronoknya kita. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan yang lebih menarik ni Ustaz, bersama dengan Cahaya Nur. Soalan saya, adakah dengan memuliakan anak yatim juga salah satu amalan yang mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Bila cerita anak yatim ni sayu kita kan. Sebab ialah pengorbanan yang mereka lalui. Dan sebenarnya kata para ulama, Sayyidul Aitam, penghulu anak yatim adalah Nabi SAW. Nabi SAW lahir dalam keadaan tidak ada bapa, pada usia yang sangat-sangat muda, dalam keadaan dah lama tak berjumpa, terpisah sebab Nabi membesar bersama dengan ibu susuan Nabi. Maka kemudian ibu Nabi SAW pula meninggal dunia. Maka apabila sebut tentang anak yatim, sebenarnya ianya dekat pada hati umat Nabi SAW dan ianya adalah dekat dengan Nabi SAW. Maka sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ada bersabda, kafilul yatim, seseorang yang bersusah payah menjaga anak yatim, menjaga anak orang, anak yatim. Lahu, sama ada anak yatim itu keluarga dia ataupun bukan,
Maka sabda Nabi SAW, wa huwa kahataini fil jannah, maka orang tersebut akan sangat-sangat dekat dengan Nabi SAW. Nabi mengisyaratkan pada waktu itu dengan dua jari baginda. Dekatnya orang yang menjaga anak yatim denganku pada hari kiamat adalah seperti mana dekatnya dua jari ini. Tak jauh pun dua jari ini. Tak ada apa-apa yang terpisah di antara keduanya. Dan Nabi semestinya berada pada tingkatan darjat yang tinggi. Begitulah orang yang menjaga anak yatim. Maka sebenarnya menjaga anak yatim banyak keberkatan walaupun banyak pengorbanan, dan yang paling penting dekat dengan baginda Nabi SAW. Saya sebenar-benarnya sangat-sangat envy, sangat-sangat pada waktu itu ghibtah dengan orang-orang yang pada waktu itu dia habiskan masa dia, usia dia, harta dia untuk anak yatim. Ada orang pada waktu itu dia habiskan masa, ada orang pada waktu itu dia membelanjakan harta untuk anak yatim, pasti dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang pada waktu itu memperlakukan anak yatim dengan tak elok, maka amaran Al-Quran dan juga Nabi SAW juga adalah sangat berat. Maka marilah sama-sama kita pada waktu itu mencontohi akhlak Nabi SAW. Masya Allah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak dapatlah nak bawa dia duduk dengan kita, Ustaz, apa kata kita taja dia belajar ke, masuk ke sekolah tahfiz ke dan sebagainya, Ustaz, dapat kita orang kata satu jaminan, ana wakafil yatim hakadha fil jannah, duduk sama-sama dengan Nabi dalam syurga, Ustaz, dalam tingkat yang cukup tinggi. Ustaz, kita nak tahu pula, tadi kita sebut tentang amalan lepas terbit matahari. Ni lepas terbenam matahari pula, lepas maghrib ni, apa di antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan? Tafadhal, Ustaz. Masya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka selepas solat maghrib, antara amalan yang kita boleh lakukan adalah menunggu solat. Menunggu solat pun sebenarnya adalah pahala dan ganjaran seolah-olah sedang solat. Tunggu solat sejam lepas maghrib, tunggu isyak, maka sebenarnya kita dah dapat pahala solat. Selain daripada itu, sebahagian riwayat, contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, ada menukilkan bahawa sesiapa yang solat sunat awabin, walaupun riwayatnya tidaklah begitu kuat, sanadnya tidaklah begitu kuat, namun para ulama fiqh kongsikan dan juga para ulama hadis kongsikan hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, man shalla bainal maghribi wal isya, barang siapa yang solat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, 20 rakaat kalau mampu. Dalam hadis riwayat Tirmizi ada menyebut 6 rakaat, 6 rakaat. Maka sama ada 6 ataupun pada waktu itu 20. Kalaulah tak mampu kedua-duanya, sekurang-kurangnya solat sunat ba'diyah, 2 rakaat selepas maghrib. Maka apakah kelebihan dia? Sabda Nabi SAW, Allah akan membina untuknya sebuah mahligai istana dalam syurga. Masya Allah. Istana dalam syurga. Kita kalau dapat istana kat dunia ni, Masya Allah, seronok mungkin, bangga mungkin. Ini adalah istana dalam syurga yang pada waktu tu tak rosak, tak bocor atap dia, tak perlu cat setiap 2-3 tahun, tak. Dia adalah istana dalam syurga untuk orang yang solat sunat awabin selepas daripada maghrib, sama ada 20 rakaat ataupun pada waktu itu 6 rakaat, ataupun kalaulah ada majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, maka pada waktu itu mendapat pahala seolah-olah sedang solat jika berada dalam masjid dan sebagainya. Lepas maghrib kan, lepas isyak kan, dekat surau masjid kita penuh dengan pengajian, Ustaz. Jadi itu dia, Ustaz, amalan waktu maghrib. Kita juga boleh merujuk aplikasi Waktu Solat Malaysia untuk amalan-amalan yang ingin kita amalkan pada waktu maghrib. Jadi jangan lupa download, okey? Baik, Ustaz, tadi itulah di antara perkara yang kita lihat dalam kita nak mendapatkan ganjaran syurga ni dengan mudah, Ustaz. Tapi bunyi mudah, tapi nak buat susah juga. Betul, nak istiqamah ni tu. Waktu dia semangat, dia semangat. Betul. Tapi waktu nak istiqamah tu, Masya Allah. Okey, baik, Ustaz, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Izara. Bagaimana orang yang menjaga wudu dan sentiasa menanti waktu azan untuk solat awal waktu? Masya Allah. Apakah amalan begitu membuat kekhusyukan dalam solat seorang itu, bahkan dengan kekhusyukan itu menaikkan darjat seseorang itu?
Silakan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka sebenarnya soalan ini adalah maksud daripada sepotong hadis sabdaan Nabi SAW yang ada di dalam hadis riwayat Muslim. Maka sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, ala adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kamu? Lalu Nabi adalah seorang yang suka bertanya soalan apabila mengajar. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, mahukah aku tunjukkan kepada kamu akan amalan yang pada waktu itu yamhullahu bihil khataya, boleh mengampunkan dosa, wa yarfa'u bihad darajat, dan boleh meninggikan darjat. Dua-dua dapat, dua dalam satu. Amalan-amalan yang bakal disebut oleh Nabi yang sebenarnya terkandung dalam soalan yang disebut oleh Izzara tadi adalah sebenarnya pada waktu itu dosa pun Allah ampun, darjat pun Allah tinggi. Masya Allah. Amalannya satu, pada waktu itu ganjarannya adalah dua. Maka sabda Nabi SAW tentang amalan ini, apabila para sahabat kata, nak wahai Rasulullah, bala, siapa yang tak nak? Kami nak wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW yang pertama, isbaghul wudu' alal makarih, berwuduk dengan sempurna walaupun ketika mana saat sukar, saat sakit, ataupun ketika mana cuaca yang sejuk yang amat. Dahlah kadang-kadang tak ada water heater kan kat rumah kita. Nak berwuduk dengan sempurna tu bukan mudah. Tengah pagi pula tu waktu tahajud, waktu subuh. Tapi kalaulah dia tetap berwuduk dengan sempurna, Allah ampunkan dosa, Allah tinggikan darjat. Kemudian selepas itu sabda Nabi SAW, amalan yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, dia berjalan kaki, memperbanyakkan langkah ke masjid. Allah suka orang yang berjalan kaki waktu sejuk-sejuk pagi itu, dia berjalan kaki. Dalam kegelapan malam, dia berjalan kaki pada waktu itu menuju ke masjid. Maka ini adalah amalan yang kedua. Allah ampunkan dosa, Allah tinggikan darjat. Dan yang ketiga sabda Nabi SAW adalah wantidharu salah ba'da salah, dia menunggu solat. Maka sebenarnya ini adalah tiga amalan yang pada waktu itu jika dilakukan, boleh mengampunkan dosa dan meninggikan darjat kita ke dalam syurga. Mudah ke mudah? Mudah sangat Ustaz. Masya Allah. Dengan berwuduk, berjalan kaki ke masjid, tunggu solat, Allah ampunkan dosa, Allah tinggikan darjat dalam syurga. Masya Allah. Mungkin benda ni kita selalu lakukan, cuma kita baru tahu. Inilah kelebihannya yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, boleh menghapuskan dosa dan meningkatkan darjat. Jadi apa lagi? Jom kita istiqamah dengan amalan yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik, para penonton, jangan pergi ke mana-mana. Ada lagi amalan-amalan yang dapat meningkatkan darjat. Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Baik Ustaz, biasalah kita ni kan sibuk. Kadang-kadang nak lakukan amalan banyak-banyak, kadang-kadang tak ada masa. Jadi sahabat kita ni Sirna ada soalan, apakah sekecil-kecil amalan yang bila mana kita lakukan dengan istiqamah akan mengangkat darjat seseorang itu, dan bagaimana pula sekecil-kecil perkara yang boleh menghapuskan dan memusnahkan segala amalan itu. Dan yang kedua, adakah kesakitan atau penyakit itu juga boleh mengangkat darjat seseorang itu di sisi Allah, dan apakah amal-amalan ketika datangnya ujian tersebut? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak Sirna di atas pertanyaan tersebut. Maka semestinya manusia ingin pada waktu itu melakukan amalan yang mudah namun beroleh darjah dan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka antara amalan yang mudah sebenarnya adalah hadis yang kita telah kongsikan juga sebelum waktu rehat tadi, yang saya ulang kembali, iaitu hadis riwayat Muslim, bahawa sabda Nabi SAW, tiga amalan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa,
dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat dalam syurga. Dan ini adalah amalan yang mudah, dan saya pasti hampir ke semua penonton pada waktu itu ada melakukan salah satu daripada tiga ini. Apakah tiga amalan tersebut? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu, berwuduk dengan sempurna walaupun pada waktu sukar, waktu sakit, waktu ketika mana berat nak melakukan dia. Yang kedua adalah kathratul khuta ilal masajid, berjalan kaki menuju ke masjid, melakukan pergerakan ke masjid ataupun surau dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini kebanyakan daripada orang pada zaman kita banyak melakukannya, intizarus solah, menunggu solat. Sebenarnya pada waktu itu adalah amalan yang melengkapkan tiga amalan yang menghapuskan dosa dan meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amalan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan istiqamah, maka pasti Allah ampunkan dosa, Allah tinggikan darjat kita dalam syurga. Kemudian tadi sirna-sirna ada bertanya soalan tentang apakah perkara yang boleh membinasakan amalan. Dan ini yang kita risau sebenarnya. Kadang kalau kita dah buat amalan, maka pada waktu itu ianya menjadi haba'an mansura. Umpama Al-Quran gambarkan debu yang bertebangan. Waktu pegang tu debu banyak, tapi bila datang angin tiup, tak ada apa-apa. Dan antara perkara yang boleh merosakkan amalan ada banyak sebenarnya. Kalaulah sedekah dalam Al-Quran sebut dia ungkit ataupun dia bagi dalam keadaan menyakiti. Sebab itu firman Allah dalam suratul Baqarah, Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu rosakkan sedekah kamu bil manni, dengan ungkitan. Ungkit. Ingat tak dulu mah, aku pernah tolong kau 30 tahun lepas, aku tolong kau. Waktu mula-mula kau nak datang KL, aku bagi kau RM50. Padahal dah 30 tahun dulu. Dia ungkit balik. Maka kadang-kala boleh menghilangkan pahala sedekah. Ataupun kedua yang boleh menghilangkan pahala sedekah, wal adha, adalah menyakiti. Bagi, tapi mulut dia pada waktu itu Masya Allah Tabarakallah, umpama pisau yang menghiris hati. Bernanah luka hati itu bila dia bercakap. Tangan bagi, tapi mulut popet. Maka itu pun boleh merosakkan pahala sedekah. Namun yang sebenarnya saya nak kongsikan adalah sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi Syu'abul Iman, yang ada dalam kitab At-Tabrani Mu'jamul Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathum muhlikat." Ada tiga benda yang boleh membinasakan manusia, membinasakan amalan dia. Apakah tiga benda tersebut? Syuhum muta', kedekut kikir yang terlalu diikut-ikutkan. Dia terlalu mengikuti, kedekut. Maka kedekut sebenarnya boleh merosakkan amalan tanpa kita sedar. Dan yang kedua, sabda Nabi SAW, wa hawa muttaba', nafsu yang terlalu diikuti. Terlalu ikut nafsu pun bahaya. Tanpa kita sedar, pada waktu itu nampak macam amalan, tapi sebenarnya pada waktu itu Allah tak terima. Dan yang ketiga ni yang bahaya dalam beramal, i'jabul mar'i binafsih, pada waktu itu kagum dengan diri sendiri. Aku ni dah solat duha 8 rakaat ni, contoh kan. Takkan ada orang lagi bagus daripada aku kot, contoh. Aku tengok semua orang kalau solat duha 2 je. Yang tak solat duha pun ramai. Kagum dengan diri sendiri. Maka sebenarnya Allahu Akbar, dia menjadikan amalan tersebut tak dipandang oleh Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'mah faminallah, dan apa pun nikmat yang kamu dapat, walaupun dapat melakukan ketaatan, dapat bersedekah, dapat duduk majlis ilmu macam kita, dapat pada waktu itu menutup aurat, dapat melakukan apa pun amalan, Allah sebut faminallah, ingatlah itu datang daripada Allah. Sebab itu dalam ayat yang lain, dalam ayat yang ke-32 surah An-Najm yang berada pada juz 27, Allah tegaskan, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu yang kamu adalah bersih, suci, bagus. Jangan.
aku ni dah cukup bagus amalan, bersih, aku ni suci, aku ni dahsyat, aku ni hebat. Maka Allah tegaskan, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapakah orang yang terbaik, bertakwa, bagus dan sebagainya. Maka ujub ni sebenarnya macam mana kita nak pada waktu itu bersihkan diri kita daripada ujub? Sentiasa kembalikan semuanya kepada Allah. Sebab itu dai pun saya nampak memang dahsyat kasyaf dia. Dai dah nyanyi siap-siap dah tadi. Akhiri dengan Alhamdulillah. Mulakan dengan Bismillah nama Allah. Akhirkan setiap perbuatan kita Alhamdulillah. Syukur Allah bagi nikmat. Syukur Allah bagi peluang. Syukur Allah bagi macam-macam. Maka jangan kita nak terlalu bangga kerana itu boleh semua daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Tu zikir dia macam mana Ustaz La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, tiada daya dan kekuatan semuanya daripada Allah SWT. Tapi Ustaz ni sahabat kita ni bukan pasal amalan sangat, tapi dia ni dilanda dengan penyakit dan kesakitan. Adakah dengan dia sabar dengan ujian tersebut dapat mengangkat darjat dia Ustaz? Masya-Allah. Betul. Orang yang sakit pada waktu itu kita tahu bagaimana terganggunya emosi dia. Sangat terganggu. Maka sebab itu Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawa ketenangan itu datangnya daripada sabar. Wasta'inu bis sabri. Dalam kita nak mengharapkan bantuan Allah bila kita diuji, mulakan dengan sabar dahulu. Dan ini sebenarnya taklah mudah pada waktu itu nak sabar. Maka selain daripada sabar, Nabi SAW ada mengajarkan kita juga doa. Yang mana kalaulah kita sakit, baca doa ini. Bukanlah pada waktu itu tak perlu berubat. Digalakkan untuk berubat. Sunnah Nabi SAW juga berubat. Tapi ini adalah antara ikhtiar sebagai hamba. Kerana sakit dan sembuh datangnya daripada Allah. Maka dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abul As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia telah mengadu kepada Nabi yang dia sakit untuk tempoh yang lama. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allam min jasadik." Letakkan tangan pada bahagian mana yang sakit. Pada bahagian mana yang sakit. Kalaulah sakit hati sangat, letak dekat hati. Dan kemudian sabda Nabi, baca bismillah 3 kali. Baca bismillah 3 kali. Dan kemudian pada waktu itu bacalah, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan Allah daripada keburukan penyakit yang aku derita dan khawatirkan. Baca 7 kali. Bismillah 3 kali. Baca doa ini 7 kali. Amalkan dengan yakin. Amalkan dengan istiqamah. InsyaAllah jika ditentukan kesembuhan untuk kita, Allah sembuhkan sepenuhnya. Jika ditentukan Allah lebih nak meninggikan darjat kita, kerana orang yang sabar ni pada waktu itu setiap saat darjatnya Allah tinggikan. Setiap waktu darjatnya Allah tinggikan. Maka sebenarnya tingkatannya di syurga adalah sangat-sangat tinggi. Masya Allah. Kita pun di sini mendoakan, saya dan Da'i mendoakan agar semua sahabat-sahabat yang sakit Allah kurniakan kesembuhan yang sempurna dan segera, amin ya rabbal alamin. Mungkin disebabkan sakit itu kita kembali ke masjid Ustaz kalau tidak kita sibuk dengan urusan dunia, dan inilah kadang-kadang ujian itu mengangkat darjat seorang hamba. Baik para penonton yang mana mungkin terlepas info ataupun siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Baik para penonton, kita dah tamat dah di TV3. Nantikan lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Umar. Ustaz, kita nak cerita tentang amalan yang mana Allah boleh tingkatkan darjat kita. Amalan yang mengangkat darjat ialah maknanya kalau biasalah orang nak buat amalan ni nak cari amalan yang best-best je, ataupun amalan yang mana memberikan satu kesan kepada diri mereka dan Allah tingkatkan darjat mereka. Ustaz, baik. Kita nak bersama dengan sahabat kita di Facebook, bersama dengan Jura Azlin Sufyan. Antara amalan yang mencapai darjat tertinggi di syurga ialah jihad ke jalan Allah SWT. Bagaimana dan apakah yang dimaksudkan jihad ke jalan Allah tersebut? Yang kedua, bagaimana yang dikatakan amalan istighfar seorang anak itu akan meningkatkan darjat ibu bapa di syurga? Silakan Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan Jura Azlin Sufyan di atas pertanyaan yang menarik. Benar bahawa seseorang yang al-mujahidin, Allah akan tinggikan darjatnya di dalam syurga. Dalam hadis yang sebenarnya kita ada kongsikan juga pada awal pertemuan kita, hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad, Nabi SAW telah menegaskan, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya dalam syurga itu ada 100 darjah dan tingkatan. A'addahallah, Allah telah sediakan untuk orang-orang al-mujahidin, orang-orang yang bermujahid, berjihad pada jalan Allah. Persoalannya, seperti yang ditanya sebentar tadi, apakah maksud jihad yang kita faham dalam bahasa kita apabila diterjemahkan dalam bahasa Arab? Dalam kamus bahasa Arab yang terkenal, Lisanul Arab, maka penulis pada waktu itu menegaskan perkataan jahada memberi maksud pada waktu itu menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga untuk melakukan sesuatu. Dan daripada sudut istilah syarak pun, maka contohnya Al-Kasani ada menyebut dalam kitab yang terkenal Al-Bada'i Sana'i bahawa apakah itu jihad, mujahadah yang kita biasa dengar. Maka ianya bermaksud adalah pada waktu itu mengerahkan segala tenaga, segala kemampuan yang ada dengan sama ada harta, nyawa, masa untuk mendapat keredaan Allah dengan melakukan amalan yang disukai oleh Allah. Maka daripada keterangan-keterangan ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa jihad bukanlah sekadar sesuatu untuk berperang. Ianya juga sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, bersusah payah untuk melakukan sesuatu yang pada waktu itu disukai oleh Allah. Macam sahabat-sahabat, kadang-kala lepas subuh ni, nak tidur tu yang sedap. Tarik selimut balik. Tarik selimut balik lepas dah habis tu. Tapi menunggu di depan TV3 ataupun TV9 dan kemudian pada waktu itu bersama di Facebook Tanyalah Ustaz, sebenarnya itu adalah mujahadah. Dalam keadaan istiqamah, ada yang pasti di sini bertahun-tahun, ada yang dah berbulan-bulan bersama, ada yang tempoh yang lama. Maka dalil yang disokong bahawa jihad bukan sekadar untuk makna perang, disokong oleh banyak makna dalam Al-Quran. Contoh yang pertama ada di dalam surah Al-Furqan ayat 52, yang mana ayat ini turun di Mekah, dan di Mekah tidak ada perjuangan nyawa dan juga mengangkat senjata. Firman Allah, fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka maksud daripada jihad yang besar yang ada pada suratul Furqan ayat 52, dalam tafsir Al-Wasit menyebut ianya adalah perjuangan pada waktu itu dengan berdakwah melalui Al-Quran. Maka itu satu contoh. Begitu juga firman Allah di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-6. Firman Allah, wa ma jahada, dan barang siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsih, hanya sahaja dia berjihad untuk dirinya. Kata Imam Ibn Kathir, maksud daripada jihad di sini adalah melakukan amalan-amalan salih, dan banyak contoh dalam Al-Quran yang menunjukkan jihad bukanlah sekadar memberi makna mengangkat senjata, tetapi melakukan pengorbanan, bersusah payah untuk melakukan sesuatu amalan, dan antaranya adalah istiqamah nak melakukan amalan. Itu yang berat,
Itu yang payah dan itu yang susah sebenarnya. Lalu terima kasih Puan Jura di atas pertanyaan yang sangat-sangat baik sebentar tadi. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, dalam kita melakukan ibadah tu pun perlu kita jihad Ustaz. Dan Ustaz, kita nak melihatkan di antara amalan yang perlu kita lakukan. Sebab kalau saya pernah tengok dalam ayat Quran mengatakan kita kena bersegera dalam mohon keampunan kepada Allah ni Ustaz. Jadi sahabat kita tanya bagaimana yang dikatakan amalan istighfar seorang anak itu akan meningkatkan darjat kedua ibu bapa di syurga Ustaz. Masya Allah. Beruntungnya ibu bapa yang mempunyai anak yang sentiasa memohon keampunan untuk mereka. Beruntung. Dan ianya pada waktu itu adalah bermula daripada kita. Bagaimana kita meluangkan masa untuk mereka, begitulah mereka akan meluangkan masa untuk mengingati kita. Dan ini sebenarnya bertepatan dengan sepotong hadis Nabi SAW, hadis riwayat Musnad Ahmad, yang mana sabda Nabi SAW, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha mulia, la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih, sentiasa meninggikan darjat bagi seorang hamba yang soleh. Darjat dia sentiasa naik. Maka hamba ni pun pelik, dia dah meninggal dunia, dia dah tak boleh beramal, tetapi dia punya tingkatan tu asyik naik, level dia asyik naik. Maka dalam hadis hamba ini bertanya, Ya Rabbi anna li hadhih, daripada mana datangnya ni? Aku dah tak boleh beramal, aku dah tak boleh buat apa-apa, kenapa level aku asyik naik, tingkatan aku asyik naik, kedudukan aku asyik naik? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam hadis riwayat Musnad Ahmad, yang mana sabda Nabi SAW, bistighfari waladika laka, dengan sebab memohon keampunan anak kamu bagi kamu. Masya Allah. Lalu sebab itu bila kita berdoa tu, jangan lupa doa yang Al-Quran dah ajar kepada kita, kerana itulah perkataan yang terbaik yang kita boleh jumpa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah daku dan kedua ibu bapaku. Lalu doa ni kita boleh guna waktu ayah kita masih hidup, waktu ayah kita dah meninggal dunia. Sebab perkataan ini umum, kita minta keampunan Allah. Moga-moga pada waktu itu kita dapat memohon keampunan buat ibu dan ayah kita. Maka akan naik tingkatan mereka, Masya Allah. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita boleh buat untuk mereka kecuali mendoakan mereka. Baiklah, kepada para penonton sekalian, amalan atau adab seperti doa sebelum tidur juga kita boleh rujuk pada ruangan menu di aplikasi Waktu Solat Malaysia. Selain daripada itu, kita juga boleh rujuk amalan solat sunat seperti solat tahajud sebagai panduan untuk kita semua. Dapatkan arah kiblat, doa harian dan Al-Quran di aplikasi Waktu Solat Malaysia. Baiklah, kepada para penonton, jangan lupa untuk download aplikasi ini. Senang untuk kita dapat panduan masuknya waktu solat dan juga amalan-amalan seharian kita. Para penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira. Ya Allah, Kau rahmatilah kedua ibu bapa kami seperti mana mereka menyayangi kami sejak kami kecil lagi. Itulah satu doa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, yang mana walaupun ibu bapa kita dah tak ada, kita dapat bantu, kita doa dan Allah menaikkan darjat ibu bapa kita walaupun mereka telah tiada. Baik, terima kasih Ustaz atas amalan tadi kita nak amalkan hari-hari, insya-Allah. Kepada para penonton, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan kita pada hari ini, amalan yang dapat meningkatkan darjat kita, iaitu kita bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Biasa dengar ungkapan berbisik di bumi didengari di langit. Terkadang bila kita lihat ada kematian ramai yang datang ziarah, dalam hati terdetik, kalau tiba ajal aku, ada ke orang datang ziarah ni? Sebab kawan-kawan tak ramai Ustaz. Adakah dengan selalu bercakap dengan Allah dan perbanyakkan ibadah, Allah akan angkat darjat kita dan secara tak langsung dikenali oleh penduduk langit? Silakan Ustaz.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak dai yang dikasihi Allah. Terima kasih banyak Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad di atas pertanyaan yang sebenarnya sangat-sangat baik, mengingatkan kita tentang persiapan untuk kematian. Maka semestinya apabila kita mendapat keredaan Allah, maka Allah akan perkenalkan kita kepada seluruh makhluknya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu al-'abda", apabila Allah mencintai, kasih dan sayang kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril. Apakah yang Allah akan firmankan kepada malaikat Jibril? "Innallaha yuhibbu fulan", wahai Jibril, sesungguhnya Allah suka fulan bin fulan. Allah sayang dai Aiman, Allah sayang sesiapa yang sedang menonton. Allah maklumkan kepada Jibril. Fa ahibbah, maka Jibril, kamu perlu untuk sayang kepada dia, kasih dan cinta kepadanya. Maka Jibril pun akan kasih dan cinta kepada hamba Allah tersebut. Kemudian selepas daripada itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selepas daripada itu Jibril akan maklumkan kepada semua penduduk langit, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai orang sekian-sekian, fa ahibbuh, maka hendaklah kamu semua mencintai dia. Maka malaikat semua penduduk di langit semua akan mencintai orang tersebut kerana Allah sayang dan cinta kepadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana penduduk langit dah cinta orang yang Allah cinta, maka sabda Nabi SAW, "Thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard", semestinya penduduk bumi Allah akan gerakkan hati mereka untuk cinta dan sayang kepada orang ini. Maka semestinya bila kita melakukan amalan yang Allah sayang, maka pada waktu itu seluruh makhluk akan sayang kepada kita. Saya nak kongsikan sepotong hadis yang cara mudah bagaimana kita nak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamul Kabir, bahawa ada seorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang boleh menjadikan Allah sayang dan cinta kepadaku?" Maka jawapan Nabi pada waktu itu mudah dan setiap daripada kita mampu lakukan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak boleh mendatangkan manfaat bagi manusia. Lagi banyak kita boleh bagi manfaat kepada orang, lagi sayang Allah kepada kita. Tuan-tuan yang bantu share dan kongsikan, ada orang lain buka dan pada waktu itu dapat manfaat, maka sebenarnya kita disayangi oleh Allah. Maka Nabi SAW bagi contoh 5 amalan dalam hadis ini, hadis riwayat At-Tabrani, yang mana boleh menjadikan Allah sayang kepada kita apabila kita mendapatkan memberi manfaat kepada orang lain. Sabda Nabi SAW yang pertama adalah pada waktu itu sururun tudkhiluhu ala muslim. Kita boleh beri manfaat kepada orang lain bila kita gembirakan orang lain. Kita gembirakan orang lain. Dai pada waktu tu banyak mudahkan urusan saya menjadi bahagia. Maka pada waktu itu Allah sayang kepada kita. Surur, menggembirakan orang lain. Maka pada waktu itu Allah sayang kepada kita. Yang kedua sabda Nabi SAW, orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, Allah sayang kepadanya. Yang ketiga sabda Nabi SAW, au taqdi an hudaina, dia tolong bayar hutang orang lain mengikut kemampuan dia, Allah sayang kepadanya. Yang keempat, menghilangkan rasa lapar orang lain. Mungkin ada yang sedang menonton ni masih lagi lapar, maka tiba-tiba isteri dia pergi masak untuk hilangkan lapar suami. Allah sayang menghilangkan kelaparan orang lain. Dan yang kelima, pada waktu itu menemani seseorang Islam untuk menunaikan hajat dia. Maka inilah 5 amalan yang pada waktu itu menjadikan Allah cinta dan sayang. Secara ringkasnya, berapa banyak kita boleh bagi manfaat pada orang lain, itulah menjadikan Allah lebih sayang dan cinta kepada kita. Bila Allah sayang dan cinta kepada kita, seluruh makhluk
akan sayang dan cinta kepada kita. Masya Allah, banyak amalan yang Ustaz berikan kepada kita. Tinggal kita nak amal je lagi. Satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada para penonton, sahabat kita di Facebook ada soalan menarik ni Ustaz bersama dengan Sal Rasid Cik Ci. Adakah dengan membaca dan menghafaz Al-Quran antara amalan yang boleh mengangkat darjat seorang sebagaimana perlunya manusia untuk makan dalam kehidupan mereka? Maka sebanyak itulah juga keperluan terhadap membaca Al-Quran, yang mana makan itu tuntutan jasad, manakala membaca Al-Quran adalah keperluan kepada roh. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, tidak ada cara untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah lebih baik daripada sesuatu yang datang daripada Allah, itulah Al-Quran. Maksudnya sebenarnya Al-Quran adalah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kerana ia adalah kalamullah. Da'i beruntung pada waktu itu ada anak-anak yang da'i mengajar Al-Quran, ada muslimin dan muslimat yang mengajar, masya-Allah. Lalu sebenarnya Al-Quran adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh meninggikan darjat seseorang itu. Dalam sepotong hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu ta'ala, maka akan dikatakan pada hari kiamat kelak di hadapan semua orang, yuqalu li sahibil Quran, maka akan dikatakan kepada orang yang membaca, menghafal Al-Quran, iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan darjat kamu akan naik di sisi Allah. Dibaca satu ayat, darjat dia naik. Dibaca dua ayat, darjat dia naik. Berapa banyak yang dia hafal dan dia biasa baca, maka itulah darjat dia akan naik-naik. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut, Allah akan berfirman kepadanya, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah kamu dengan bacaan yang baik sebagaimana kamu membaca dengan bacaan yang baik di dunia. Sebab itu bila kita kat dunia ni kena baca Al-Quran dengan bagus, dengan tajwid. Kalaulah suara sedap, maka macam da'i, maka pada waktu itu baca dengan suara yang sedap. Itu semuanya adalah sunnah. Itu semua adalah perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan kamu di dalam syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu hafal dan baca. Maka sebenarnya betul, seseorang yang membaca Al-Quran yang merupakan makanan untuk roh dan dalaman dia, maka akan ditinggikan untuknya darjat, tingkatan di dalam syurga. Lagi banyak yang dihafal dan baca, lagi tinggi darjat kedudukannya di syurga. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah kepada mereka yang menyebutkan masa dengan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Itulah dia, orang kata sebaik-baik amalan yang boleh kita lakukan, yang kita memperbanyakkan baca Al-Quran, Allah lembutkan hati kita. Betul. Allah beri kesihatan kepada kita, dan Allah ganjarkan kepada kita syurga. Baik Ustaz, kita nak tahu juga dalam banyak-banyak amalan yang kita lakukan Ustaz, pastinya amalan yang perlu kita keutamakan adalah amalan hati Ustaz. Betul. Kan? Sebab apa? Dalam kita melakukan amalan ini, kalau hati kita itu tidak ikhlas ataupun hati yang bermasalah, ini boleh jadi amalan kita tidak diterima. Mungkin sedikit sebelum kita nak mengakhiri program kita ni Ustaz, ada tak amalan-amalan hati yang boleh kita lakukan Ustaz? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka hati dia sebenarnya juga adalah hidup, seperti mana tubuh badan pada waktu itu hidup. Maka sebenarnya untuk hati, yang boleh menghidupkan hati adalah mengingati Allah, termasuklah doa. Sebab itu macam da'i kongsikan tadi, aplikasi tadi, dia penuh dengan doa. Maka sebenarnya ini adalah sangat baik. Apa-apa juga yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, itu menghidupkan hati. Itu termasuk dalam zikrullah, doa, membaca Al-Quran. Pada waktu itu berzikir mengingati Allah. Ataupun orang yang melihat kepada kejadian alam, dia memerhatikan kebesaran Allah di sebalik kejadian alam, maka kesemua ini adalah termasuk di dalam firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dalam suratul Ra'd. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan ia termasuk dalam sabdaan Nabi SAW, mathalul hayyi wal mayyit, perumpamaan seseorang yang hidup dan mati itu
adalah seperti mana keadaan orang yang mengingati Allah dan tidak. Orang yang mengingati Allah ni hidup hati dia. Orang yang tidak mengingati Allah pada waktu itu tak bermaya dan pada waktu itu tidak mampu melakukan apa-apa hati dia. Dan hati yang hidup ni, kalaulah kita nak buat maksiat dan dosa, maka pada waktu itu dia akan tegur kita, "Oh ma, cukup, tinggalkan ni." Dan itulah yang maksud ayat yang ada dalam surah Al-An'am. Firman Allah, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Maka faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah telah bukakan dadanya dengan cahaya, dengan nur, maka akan diberi petunjuk kepadanya untuk melakukan perkara yang baik. Apabila hidupnya hati, hati pada waktu itu akan berbisik kepada kita. Apabila matinya hati, maka bila kita melakukan maksiat dan dosa, dia tidak ada suara hati yang menegur dan memberi peringatan kepada kita. Masya Allah Ustaz. Melakukan amalan itu tidak sesukar nak mengistiqomahkan amalan tersebut Ustaz. Jadi kita dah berada di hujung siaran ni Ustaz. Jadi kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak Dai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ya Allah, kami sentiasa menghargai peluang yang Dikau berikan kepada kami dalam pada kami melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dengan peluang majlis ilmu yang Dikau berikan kepada kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqamahkanlah hati-hati kami di atas jalan hidayah dan petunjuk ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Dikau memesongkan hati-hati kami selepas daripada Dikau telah memberi hidayah petunjuk kepada kami. Allahumma ya Allah, banyak yang telah dikatakan, banyak yang telah dikongsikan. Berikanlah kekuatan kepada daku dan setiap daripada yang hadir yang menonton ini ya Allah, kekuatan untuk mengamalkannya, membawa di dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, apa jua amalan yang boleh mendatangkan keridaan kepadamu ya Allah, maka Dikau bimbinglah kami ya Allah. Dan apa jua perkara yang boleh menjadikan Dikau murka kepada kami, jauh daripada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, Dikau jauhkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada semua yang telah bersusah payah untuk menjayakan majlis ilmu ini, Dikau balaslah mereka dengan sebab kebaikan dan ganjaran ya Allah. Qabulkanlah doa kami, permudahkanlah urusan kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita sehingga ke akhiran sangat. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi kepada para penonton, siaran Tanyalah Ustaz juga boleh disaksikan di aplikasi Waktu Solat Malaysia pada setiap hari jam 6.30 pagi. Jadi kita dah berakhir dah. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara, ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa, ma'assalamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.